Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah bin Zubair, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita diberikan kelapangan masa dan juga ruang untuk menjalankan satu sesi pengajian ilmu, dan kita memilih hadirin dan hadirat pada waktu ini atau pada hari ini untuk kita membincangkan dan menghuraikan sedikit perbahasan daripada kitab Al-Azkar, atau nama penuhnya Al-Azkarul Muntakhabah min kalami sayyidil abrari sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang terpilih dari ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebelum kita pergi kepada huraian panjang lebar, suka saya minta jasa baik kepada semua yang sedang hadir menonton untuk sekiranya tidak keberatan kongsikan seluas-luasnya kuliah kita secara langsung pada waktu pagi ini di laman Facebook masing-masing, supaya lebih ramai yang dapat mendapat manfaat daripada pengajian subuh kita pada waktu pagi ini. Dan kita maklum berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda mendoakan kepada umatnya dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Dan apabila Nabi doakan keberkatan kepada umatnya pada waktu pagi, mudah-mudahan kalau kita menuntut ilmu, kita kongsikan majlis ilmu, kita mendengar ilmu, kita menyampaikan ilmu, kita termasuk dalam doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, iaitu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi seumpama ini. Dan boleh juga komen di ruangan kita ini sama ada suara kita jelas kedengaran ataupun tidak. Bagaimana dengan gambar, visual jelas ataupun tidak. Dan boleh juga sertakan di ruangan komen daripada mana hadirin dan hadirat anda menonton, daripada kawasan mana, daripada negeri mana. Boleh sertakan di ruangan komen sebelum kita pergi lanjut untuk meneruskan perbahasan kuliah kita terkait dengan kitab Al-Azkar yang dikaryakan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi alhamdulillah saya mendapat komen menyebut jelas, dan insya-Allah kita akan terus pergi kepada perbahasan kuliah kita, iaitu
berkenaan dengan huraian kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan fokus saya pada waktu ini atau pada pagi ini adalah berkenaan dengan tajuk yang telah ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, iaitu kelebihan-kelebihan zikir. Kelebihan-kelebihan zikir. Ataupun dikatakan di dalam ini, faslun fi fadaili zikr. Faslun fi fadaili zikr. Kelebihan ataupun fasal pada menceritakan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan zikir. Jadi saya nak nukilkan kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. I'lam anna fadilata zikri ghairu munhasirah fi at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid wat-takbir wa nahwiha. Yang membawa maksud, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya kelebihan zikir itu tidaklah terbatas atau terhad pada tasbih, pada tahlil, pada tahmid, pada takbir dan seumpamanya semata. Apa maksud tasbih? Tasbih adalah sebutan subhanallah. Manakala tahlil adalah sebutan la ilaha illallah. Manakala tahmid adalah sebutan alhamdulillah. Dan takbir adalah sebutan Allahu Akbar. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahawasanya zikir itu tidak terhad kepada empat ini semata. Ia tidak terhad kepada takbir, tidak terhad kepada tahlil, tidak terhad kepada tahmid dan tidak terhad kepada tasbih. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi kata, zikir ini sebenarnya lebih umum daripada semata sebut tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Betul, empat sebutan itu adalah zikrullah, tetapi tidak terbatas dan tidak terhad kepada empat itu sahaja. Sehingga kata Al-Imam An-Nawawi, bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan setiap individu yang beramal dengan suatu ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berzikrullah. Setiap individu yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia sebenarnya sedang berzikrullah. Contoh, dia mendirikan salat. Maknanya dengan salat yang dia dirikan itu, salat merupakan suatu ketaatan. Dan apabila dia mendirikan salat, dia sedang zikrullah. Ini kita kena jelas. Walaupun dia tidaklah semasa dia semayang, tidaklah dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah sepanjang masa. Ketika dia salat, tidaklah dia menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Perbuatan dia melakukan ketaatan dengan mendirikan salat, itu pun telah menjadikan dia sebagai seorang yang sedang berzikrullah. Jadi kita kena jelas tentang salat juga merupakan zikrullah. Begitu juga seseorang yang sedang melakukan ketaatan dalam erti kata membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, maka ketika itu juga secara tidak langsung dan mungkin dia tidak sedar, pembacaan Al-Quran merupakan suatu ketaatan. Dan membaca Al-Quran juga dianggap sebagai zikrullah. Sebab itu hadirin dan hadirat, Allah menyebut di dalam surah Taha, yang mana Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sesiapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, maka sesungguhnya buat dirinya itu kehidupan yang sempit. Allah guna sebutan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي.
siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku. Apa maksud zikir di sini? Maka para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, wa man a'rada an zikri, di situ sesiapa yang berpaling daripada zikir, daripada mengingati aku, di situ kata Allah, ai an dini wa an tilawati kitabi, iaitu seseorang atau mereka yang berpaling daripada agama aku, dan juga wa an tilawati kitabi, dan mereka yang berpaling daripada membaca kitab aku, iaitu Al-Quran. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku di situ merujuk kepada sesiapa yang berpaling daripada agamaku dan berpaling daripada membaca kitabku, iaitu Al-Quran. Apakah dia punya balasannya dan apakah dia punya hukuman? Berpaling daripada agama Allah, berpaling daripada Al-Quran, maka Allah menyatakan, fa innalahu ma'isyatan danka, sesungguhnya buat dirinya itu kehidupan yang sempit. Wal'iyadzu billah. Kehidupan yang sempit ini adalah kehidupan yang serba tidak tenang, serba tidak kena. Buat itu tidak kena, buat ini pun tidak kena, hidup rasa tidak selesa, rasa resah, rasa gelisah. Itu kehidupan yang sempit. Balasan daripada apa? Berpalingnya seorang hamba daripada zikrullah. Apa zikrullah dalam ayat itu? Antaranya berpaling daripada agama Allah dan berpaling daripada pembacaan Al-Quran. Wal'iyadzu billah. Jadi maknanya, kata Al-Imam Nawawi di sini, Imam Nawawi menggambarkan kepada kita, zikir itu jauh lebih luas daripada semata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir lebih luas dan lebih besar daripada itu. Setiap individu yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia adalah individu yang sedang berzikrullah. Lalu kata Al-Imam An-Nawawi, kadza qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Inilah pendapat Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu dan juga selain beliau dari kalangan para ulama. Siapakah Sa'id ibn Jubair? Sa'id ibn Jubair merupakan seorang tabi'in, iaitu anak murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya Sa'id ibn Jubair ni adalah boleh dianggap sebagai min kibarit tabi'in, antara tabi'in, generasi tabi'in yang paling kibar, yang paling agung dan paling besar. Namanya Sa'id ibn Jubair. Dan Sa'id ibn Jubair adalah individu yang mana merupakan salah seorang mangsa pembunuhan yang telah dibunuh oleh seorang lelaki, seorang pemerintah, namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi telah membunuh Sa'id ibn Jubair. Dan ketika mana disebut dalam banyak kitab-kitab sejarah, ketika mana Hajjaj ini ingin membunuh Sa'id ibn Jubair, dia kata, bal anta Syaqi ibn Qusair, bahkan kamu adalah Syaqi ibn Qusair. Dia ubah nama orang itu. Apa maksud Sa'id? Sa'id ni maksudnya orang yang berbahagia, orang yang gembira. Dan Jubair itu maksudnya orang yang kukuh, orang yang kuat, orang yang orang kata tahan, daya tahannya tinggi. Jubair. Jadi Sa'id ibn Jubair. Lalu Hajjaj bin Yusuf ketika dia nak membunuh Sa'id ibn Jubair ini, dia mengatakan, bal anta Syaqi ibn Qusair, bahkan kamu adalah orang yang derita, lawan kepada bahagia. Bin Qusair, Jubair itu kuat, Qusair itu mudah pecah. Jadi dia ubah nama orang itu, dan oleh kerana itu dia pun akhirnya membunuh Sa'id ibn Jubair, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in.
Tetapi di akhir hayatnya, kata Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, setiap individu yang dia bunuh kesannya tidak sama. Dan antara individu yang kesannya paling teruk kepada dirinya, iaitu kesan buruk sebab dia membunuh orang, adalah ketika mana dia membunuh Sa'id ibnu Jubair ini, sehingga kesannya melebihi 100 orang lain yang telah dia membunuhnya sebelum ini. Jadi inilah antara pandangan Sa'id ibnu Jubair, iaitu semua orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia sebenarnya sedang melakukan zikrullah. Tak kiralah dia salat, tak kiralah dia sedang berpuasa, tak kiralah dia sedang membaca Al-Quran, tak kiralah sedang dia melakukan zakat, maka dia sedang apa? Sedang zikrullah. Wa qala Ata'un rahimahullah, berkata Ata'. Siapakah Ata'? Ata' juga merupakan min kibarit tabi'in, antara tabi'in yang paling kibar, iaitu pembesar para tabi'in. Ata' ibnu Abi Rabah. Ata' ibnu Abi Rabah. Dan Ata' ibnu Abi Rabah ini merupakan salah seorang anak murid kepada Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat merangkap sepupu Nabi. Ayahnya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Datuk mereka sama, ayah mereka merupakan adik-beradik, dan mereka adalah sepupu. Jadi Abdullah ibnu Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Abdullah ibn Abbas, antara anak muridnya adalah Ata' ibnu Abi Rabah. Dan Ata' ini juga merupakan anak murid kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin. Dan Ata' ibnu Abi Rabah ni ada sebuah kisah, kalau saya boleh ceritakan, berkenaan dengan biografi ringkas beliau rahimahullah, iaitu ada sebuah noktah yang menarik. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Ata' ni adalah seorang manusia yang sangat diredai oleh orang ramai pada zaman dia. Orang sayang sungguh kepada Ata'. Sebut berkenaan dengan Ata', orang suka. Sebut berkenaan dengan Ata', orang reda. Sebut berkenaan dengan Ata', orang sayang. Dia adalah manusia yang paling diredai oleh penduduk pada zaman dia. Tetapi kata Al-Imam Az-Zahabi, majlis ilmu Ata' ini tidaklah dihadiri melainkan hanyalah 6 ke 7 orang sahaja, ataupun 6 ke 8 orang sahaja yang menghadiri majlis ilmu Ata' ibnu Abi Rabah. Subhanallah. Bayangkan, manusia ini walaupun orang sayang kepada dia, orang suka kepada dia, tetapi hatta pada zaman dahulu pun yang menghadiri majlis ilmu beliau hanyalah 6 ke 7 orang sahaja. Jadi di situ apakah gambarannya kepada kita? Gambarannya kepada kita, kayu ukur kebenaran ini bukanlah mengikut kepada jumlah pengikut. Kayu ukur kebenaran bukanlah mengikut kepada jumlah mereka yang sedang mendengar ataupun menghadiri ataupun mengikuti ceramah ataupun majlis pengajian seseorang ustaz. Kita tidak boleh bermudahan kalau di masjid, di surau, majlis pengajian seseorang ustaz itu yang mengikutinya hanyalah 10 orang sahaja, maka kita kata ustaz ni tak berjaya dalam dakwah. Bukan. Itu bukan kayu ukur. Ustaz ni dakwah dia mesti tak best, sebab itulah 5 orang sahaja dengar. Dan tidak semestinya kalau majlis ilmu seseorang itu dihadiri oleh 1000 orang, maka dia adalah seorang ustaz yang benar. Tidak semestinya.
Kerana kayu ukur itu bukan pada ramai ataupun sedikit jumlah pengikut. Boleh jadi ramai yang hadir itu bukan kerana ilmu, bukan kerana hidayah, tetapi ramai yang hadir itu boleh jadi hanya semata nakkan lawak sahaja, hanya semata nakkan hiburan. Maka dia adalah bukan disatukan, dikumpulkan atas dasar ilmu, fakta, hujahan, tetapi dikumpul dan disatukan kehadiran mereka yang ramai itu atas faktor hiburan semata. Sebab itu saya sendiri secara jujur, hadirin dan hadirat, pernah menghadiri majlis ilmu ustaz-ustaz kita yang terkenal ini. Tetapi kita tahulah bahawasanya ramai yang hadir pun adalah untuk mendengar jenaka, hiburan. Ini biasa dan realiti masyarakat. Tuan-tuan, kita tidak dapat nafikan tentang fakta ini, bahawasanya memang ramai yang hadir bukan nak mendengar ilmu ataupun perbahasan ilmiah, perbahasan yang orang kata berfakta, berhujah, berdalil, bernas. Tidak. Tetapi semata nak mendengar hiburan, joke, lawak-lawak dan seumpamanya. Sebab itu apabila saya berada pada situasi sebegitu, kita melihat kadang-kadang mereka yang hadir awal nak mendengar kuliah ustaz sekian dan sekian, apabila masuk ke masjid sahaja, mereka terus duduk, mereka tidak melakukan tahiyatul masjid. Sedangkan ini ilmu asas. Kemudian selain daripada itu, selepas azan berkumandang, mereka kadang-kadang meninggalkan salat qabliyah contohnya, dan meninggalkan salat ba'diyah selepas daripada salat fardu. Maka mereka datang hanya semata mendirikan salat fardu dan kemudian untuk mendengar daripada pengajian. Saya tak kata ini salah, tetapi kita kena lihat apa teras ilmu yang sebenar. Teras ilmu yang sebenar adalah beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Apa guna menghadiri majlis ilmu tapi meninggalkan salat tahiyatul masjid? Apa guna menghadiri majlis ilmu tetapi meninggalkan salat rawatib? Qabliyah ditinggalkan, ba'diyah ditinggalkan, dan ini adalah suatu kerugian yang besar. Maka semata kita hadir kepada majlis ilmu yang tertentu hanyalah untuk mendengar hiburan, lawak jenaka, kadang-kadang nyanyian daripada ustaz yang menyampaikan kuliah. Daripada 100% penyampaian, ilmunya adalah dalam 20%, bakinya adalah hiburan semata. Jadi sepatutnya kita bukan menganggap itu salah secara total, tetapi apa yang saya nak sampaikan di sini, kadang-kadang kita terlalu mengikat kebenaran dengan jumlah individu. Sedangkan itu bukan kayu ukur. Kalau seseorang itu ceramahnya dihadiri oleh 5 orang, kita kata seolah-olah yang ni penyampaiannya tidak bagus, tidak berjaya, tidak berkesan. Tetapi seolah ramainya orang, kita kata itulah kayu ukur kebenaran. Berbeza dengan Atha ibnu Abi Rabah, beliau merupakan seorang yang paling diredai oleh penduduk pada zamannya. Pun begitu, majlis ilmunya hanya dihadiri oleh 7 ke 8 orang sahaja. Seperti yang disebutkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Baik, apa kata Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah? Majalisul zikri hiya majalisul halali wal haram. Majlis-majlis zikir merupakan majlis yang membicarakan tentang halal dan haram. Maknanya majlis ilmu fiqh. Macam kita pun pada pagi ini majlis ilmu bicara berkenaan dengan kitab Al-Adhkarul Muntakhabah. Majlis ilmu kita ini juga dianggap sebagai majlis zikir seperti pendapat siapa? Seperti pendapat Sa'id ibnu Jubair sebentar tadi. Dan Atha ibnu Abi Rabah juga berpandangan yang sama. Majalisul zikri hiya majalisul halali wal haram. Majlis-majlis zikir merupakan majlis halal dan haram. Bicara ilmu, bicara hukum, bicara fiqh. Kemudian kata Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah, kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankihu wa tutallik wa tahujj wa ashbahu hadha. Majlis zikir itu adalah majlis yang kamu mempelajari ilmu,
bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu berjual, bagaimana kamu salat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu bernikah, bagaimana kamu menceraikan, bagaimanakah kamu mengerjakan haji, dan bagaimanakah kamu melakukan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Apa maknanya di sini? Maknanya majlis hukum, majlis fiqh. Kita belajar tentang halal haram. Kita belajar tentang hukum jual beli. Kita belajar tentang hukum hakam salat. Kita belajar tentang hukum hakam puasa, hukum hakam haji, fiqh munakahat, bab hukum hakam pernikahan dan seumpamanya. Semua pelajaran hukum hakam ini termasuk dalam majlis-majlis zikir. Tidak terhad kepada tasbih, tahlil, takbir, tahmid semata. Semua majlis ilmu, khususnya majlis-majlis hukum hakam, adalah majlis-majlis zikir. Baik. Kita selesai kepada fadail az-zikir, kelebihan-kelebihan zikir. Saya nak pergi kepada perbahasan tajuk ataupun topik yang berikutnya. Faslun fi dzakirinallaha kathiran wa dzakirat. Kelebihan ataupun fasal pada menceritakan berkenaan golongan yang banyak mengingati Allah, golongan yang banyak zikrullah dari kalangan orang lelaki dan juga dari kalangan orang perempuan. Faslun fi dzakirinallaha kathiran wa dzakirat. Fasal pada menceritakan berkenaan dengan golongan lelaki dan perempuan yang banyak berzikrullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Al-Imam Nawawi, innal muslimina wal muslimat, sehinggalah kepada firmannya, wadzakirinallaha kathiran wadzakirat. Golongan lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan buat mereka dua perkara. Yang pertama adalah maghfirah, pengampunan dosa, dan yang keduanya adalah ajran 'azima, pahala yang besar atau ganjaran yang besar. Maknanya orang yang banyak berzikrullah, baik dari kalangan lelaki, baik dari kalangan perempuan, ada dua ganjaran Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Iaitu yang pertamanya, Allah bagi maghfirah, Allah ampunkan dosanya. Dan ini tidak bercanggahan dengan ayat Al-Quran daripada surah Hud, ayat yang ke-114, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memadamkan dosa-dosa kecil yang telah kita buat. Jadi termasuk kebaikan adalah zikrullah. Dan zikrullah ini memadamkan dosa-dosa kecil. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran ini, a'addallahu lahu ataupun a'addallahu lahum maghfirah. Allah menyediakan buat mereka itu pengampunan Allah. Wa ajran 'azima, dan Allah memberikan pahala yang besar. Allah memberikan pahala yang besar. Sebab itu kita mengatakan antara faedah daripada beramal saleh dan faedah daripada melakukan ketaatan, dalam erti kata lain faedah berzikrullah, Allah ampunkan dosa kita dan juga Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kabair. Salat 5 waktu, salat Jumaat minggu ini dengan salat Jumaat akan datang, puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun akan datang. Dalam tempoh jarak antara keduanya itu terdapat pengampunan dosa
untuk seseorang yang melakukannya itu selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ini memberikan gambaran, pertama, dosa-dosa kita terampun sekiranya kita melakukan amal saleh seperti salat 5 waktu, seperti salat Jumaat, seperti puasa Ramadan. Dan noktah yang kedua adalah yang terampun atau yang diampunkan itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Merujuk kepada dosa-dosa kecil. Itu kelebihan golongan yang banyak zikrullah dari kalangan lelaki dan perempuan. Az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat. Baik. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi, wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kami juga, kata al-Imam An-Nawawi, telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun, sabaqa al-mufarridun, sesungguhnya golongan al-mufarridun ini telah mendahului, telah melebihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat pun bertanya kepada Nabi, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, az-zakiruna Allah kathiran waz-zakirat. Golongan al-mufarridun adalah golongan lelaki dan perempuan yang banyak zikrullah. Allahu akbar. Maknanya golongan lelaki dan perempuan yang banyak melakukan zikrullah adalah golongan yang mendahului orang lain. Golongan yang telah orang kata melepasi, mendahului orang lain, jauh di hadapan mereka itu dan meninggalkan yang lain. Kerana apa? Mereka banyak zikrullah. Di sini ada suatu noktah yang penting, hadirin dan hadirat. Cuba kita tengok. Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, baginda biasanya akan sebut sesuatu secara umum. Dan Nabi dalam tiba-tiba menceritakan kelebihan. Macam tu. Kadang-kadang Nabi tanya, nakkah kamu aku memberitahu kepada kamu sekian dan sekian? Begitu. Kadang-kadang baginda bertanya soalan. Dan kadang-kadang Nabi terus memberikan kenyataan. Kadang-kadang Nabi bertanya supaya para sahabat, dia kata kami nak, kemudian barulah Nabi ceritakan. Tetapi kadang-kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus memberikan suatu kenyataan, dan kenyataan itu mungkin difahami oleh para sahabat, dan ada perkataan yang para sahabat tidak faham. Dan para sahabat ini, kalaulah mereka benar jelas tidak faham terhadap sesuatu kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat biasanya akan tanya kepada Nabi. Mereka tak akan diamkan. Mereka akan bertanya kepada Nabi benda yang mereka tidak jelas. Tetapi kalau bab-bab gaib, maka mereka biasanya tidak tanya kepada Nabi. Cuma kalau perkataan tu mereka kurang jelas, atau kenyataan tu mereka keliru sedikit, mereka kurang faham, maka mereka akan meminta penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mengajar kita bahawasanya kadang-kadang para penceramah ataupun para pendakwah, kita kena pelbagaikan uslub dalam dakwah. Ada masa kita memulakan dengan persoalan, ada masa kita memulakan dengan kenyataan, ada masa kita mulakan dengan perbincangan. Ini adalah termasuk dalam uslub dakwah. Lalu kata al-Imam An-Nawawi di sini, sebelum kita tutup, qultu, aku menyatakan, ruwiya al-mufarridun bitasydidil ra' wa takhfifiha. Ada yang sebut al-mufarridun, ada yang sebut al-mufaridun. Ada yang sebut ra tu dalam bentuk takhfif, maknanya tidak ada syaddah. Al-mufarridun yang pertama,
dan yang kedua al-mufaridun. Dan kata al-Imam An-Nawawi, wal masyhur alladhi qalahu al-jumhur at-tashdid. Pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh jumhur para ulama adalah dengan syaddah pada atas huruf ra. Jadi sebutannya al-mufarridun. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup hadirin dan hadirat, kata al-Imam An-Nawawi, wa'lam anna hadhihi al-ayata al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Wa qad ikhtalafa fi dhalik, faqala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi qala Ibn Abbas al-murad yadhkuruna fi adbari as-salawat wa ghuduwan wa 'ashiyan wa fil madaji' wa kullama istayqadha min nawmihi wa kullama ghada wa rawaha min manzilihi wa kullama ghada wa raha min manzilihi. Dzakara Allah Ta'ala, yang membawa maksud ayat yang menceritakan tentang wadh-dzakirina Allah katsiran wadh-dzakirat ini. Sesungguhnya ayat ini merupakan ayat yang amat penting untuk diketahui. Mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Maknanya Imam Nawawi kata, beliau selaku pemilik kitab ataupun sesiapa yang membaca kitab ini, itu maksud sahibu hadzal kitab. Sesiapa yang membaca kitab ini, maka dia perlu mengambil perhatian. Antara perkara yang perlu dia ambil perhatian untuk dia mengetahuinya, iaitu mengetahui tentang makna ayat ini, adalah ayat az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat itu tadi. Dan kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad ikhtalafa fi dzalik. Para ulama telah berbeza maksud atau pendapat mereka tentang ayat tersebut. Kata al-Imam Al-Wahidi, Abul Hasan Al-Wahidi, dan Abul Hasan Al-Wahidi ini telah mempunyai ataupun memiliki sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Al-Wahidi. Tafsir Al-Wahidi. Dan saya alhamdulillah, antara rezeki semasa saya belajar di Jordan dahulu, saya sempat mengikuti majlis pengajian kitab Tafsir Al-Wahidi ini bersama dengan guru saya, Al-Allamatu Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan itu pengajian di Amman di Jordan, dan saya menghadirinya Tafsir Al-Wahidi. Apa kata al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi? Qala Ibn Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksudkan dengan golongan lelaki dan perempuan yang banyak berzikrullah itu adalah yadhkuruna fi adbaris salawat. Mereka berzikrullah, mengingati Allah, berzikir kepada Allah pada penghujung-penghujung salat. Penghujung-penghujung salat. Dan duburus salah ini, penghujung salat ni, boleh jadi dua maksud. Yang pertamanya iaitu selepas tasyahud akhir sebelum salam, dan maksud yang kedua pula adalah selepas salat, iaitu selepas seseorang memberi salam. Maknanya ada zikir yang dilakukan oleh seseorang itu sebelum salam, itu pun dianggap sebagai duburus salah, penghujung salat. Manakala pendapat yang kedua mengatakan duburus salah atau adbarus salawat merujuk kepada selepas salat fardu, iaitu selepas salam diberikan. Wa ghuduwan wa ashiya, begitu juga mereka yang berzikir pada waktu pagi dan petang. Ghuduwan wa ashiya. Dan begitu juga wa fil madaji', mereka yang berzikir di atas pembaringan mereka, iaitu di tempat-tempat tidur mereka. Ketika mereka berbaring pun mereka zikrullah. Wa kullama istayqadha min naumih, setiap kali dia bangun daripada tidur, terus dia membaca zikir bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Maka mereka yang bangun tidur terus ingat kepada Allah. Maka ini adalah mereka yang termasuk dalam maksud ayat az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat itu tadi. Wa kullama ghada wa raha min manzilihi,
Setiap kali dia keluar rumah, setiap kali dia pulang semula ke rumah, maka dia akan berzikrullah. Maka zakarallah ta'ala. Dia bangun daripada tidur, dia berada di atas katil pembaringan dia pada waktu pagi dan petang, selepas salat fardu ataupun dia melakukan zikir selepas salat. Maka ini adalah apa? Golongan yang dimaksudkan dengan ayat az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Wa qala Mujahid, berkata al-Imam Mujahid Ibnu Jabbar rahimahullah, iaitu tokoh besar juga dari kalangan tabi'in, anak murid kepada Abdullah Ibnu Abbas, Mujahid Ibnu Jabbar rahimahullahu ta'ala, la yakunu ar-rajul minadh dhakirina Allah ta'ala kathiran wadh-dhakirat hatta yadhkura Allah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Tidaklah seseorang lelaki itu dianggap sebagai golongan yang banyak melakukan mengingati Allah, ataupun tidaklah seseorang itu digelar sebagai lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah sehinggalah kata Mujahid, hatta yadhkurallaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sehinggalah dia mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, juga dalam keadaan berbaring. Jadi kita jangan ingat bahawasanya kalau kita nak zikrullah ni kena dalam keadaan kita duduk dengan sopan sahaja. Tidak. Duduk tengah bawa motor pun boleh zikrullah. Duduk ketika kita sedang nak bawa kereta pun, ataupun tengah memandu kenderaan kita, kereta ke, van ke, bas ke, motosikal ke, basikal ke, kita duduk, waktu itu pun kita boleh zikrullah. Dan ketika berdiri pun boleh zikrullah. Ketika tengah berjalan kaki, nak turun, nak pergi ke kereta, nak keluar rumah, nak pergi ke kereta, berjalan kaki sambil kita tengah siram pokok bunga, boleh zikrullah. Maka ini kita katakan sambil berdiri pun boleh mengingati Allah. Dan satu lagi adalah ketika berbaring. Ketika berbaring pun ingat Allah. Maknanya time kita tengah baring sebelum nak tidur tu, dia bukan syaratnya kena duduk atas katil baru boleh baca Al-Mulk. Tidak, sambil baring pun boleh baca Al-Mulk. Sambil baring pun boleh baca ayat kursi. Sambil baring pun boleh tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga takbir 33 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melengkapkan 100 zikir kita. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Dia tak semestinya kena duduk atas katil baru kita boleh berzikir, tak? Boleh kita berzikir sambil kita tengah berbaring. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Seseorang itu tidak dianggap sebagai golongan yang banyak berzikrullah, kata Imam Mujahid Ibnu Jabbar, sehinggalah dia itu berzikir kepada Allah dalam 3 keadaan itu tadi. Ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Maka ini juga merupakan dalil, kerana perkataan ini terbina, dalilnya adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran itu, iaitu allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab adalah mereka yang mengingati Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, dan ketika mereka sedang berbaring. Itulah juga dalil yang kita katakan bahawasanya boleh untuk seseorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Tidak semestinya kalau dia nak baca Quran dia kena duduk dengan sopan, tidak semestinya, walaupun afdal begitu. Tetapi kita nak bincang isu boleh ke tidak boleh, bukan kita nak bincang yang mana yang lebih baik. Jadi kalau orang tanya boleh atau tidak boleh kita baca Quran dalam keadaan sedang berbaring di atas katil, jawapannya ia dibolehkan. Maknanya tuan-tuan tengah baring atas katil, tengok handphone, buka aplikasi Al-Quran, baca Quran. Baca Quran ni tak semestinya kita sedang orang kata duduk sopan semata, tidak. Tetapi dalam keadaan berbaring pun boleh zikrullah. Maknanya tidak seseorang itu dianggap sebagai golongan yang banyak zikrullah sehinggalah dia itu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Baik. Kemudian
kata di sini wa qala Ata'un, berkata Ata', iaitu merujuk kepada individu yang sama, Ata' ibnu Abi Rabah rahimahullah, man shalla salawatil khamsa bihuquqiha, sesiapa yang mendirikan salat 5 waktu dengan menunaikan hak-hak salat itu, fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat, maka dia termasuk dalam kalangan mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Hadza naqlul Wahidi, ini semua adalah nukilan daripada Al-Imam Al-Wahidi. Maknanya ada 3 pendapat yang dinukilkan oleh Al-Wahidi, Abul Hasan Al-Wahidi, terhadap ayat Quran yang kita bacakan. Mereka yang banyak mengingati Allah dari kalangan lelaki dan perempuan. Pandangan yang pertama, yang dimaksudkan dengan golongan itu adalah golongan yang sentiasa zikir selepas salat, yang sentiasa zikir pada waktu pagi dan petang, yang sentiasa zikir pada ketika dia berbaring, yang sentiasa zikir setiap kali dia bangun daripada tidur, dan yang sentiasa zikir setiap kali dia keluar dan pulang semula ke rumahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula, golongan yang sentiasa berzikir dari kalangan lelaki dan perempuan adalah golongan yang berzikir ketika dia sedang berdiri, duduk dan berbaring. Dan pendapat yang ketiga adalah golongan yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan perempuan, merujuk kepada golongan yang melakukan salat 5 waktu sehari semalam dengan melaksanakan hak-hak salat, tuntutan-tuntutan salat yang sebenar, meraihkan rukun dan meraihkan sunat-sunat di dalam salat. Jadi oleh kerana itu, itulah antara maksud yang kita katakan golongan yang banyak mengingati Allah. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, waqad jaa fi hadisin ataupun waqad jaa fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'ataini jami'an kutiba fi adh-dhakirina wadh-dhakirat. Apabila seorang lelaki mengejutkan ahli keluarganya, ataupun boleh jadi ahlahu di sini merujuk kepada isterinya, apabila seorang lelaki membangunkan isterinya pada waktu malam, fasallaya, lalu keduanya mendirikan salat, ataupun kita terjemah, apabila seorang lelaki mengejutkan seluruh ahli keluarganya, au salla rak'ataini jami'an, iaitu mereka melakukan salat 2 rakaat secara berjamaah, kutiba fi dzakirina wa dzakirat, maka mereka akan ditulis. Kalau kutiba ni merujuk kepada dia dan isterinya, seorang suami dan isterinya, kutiba fi dzakirina wa dzakirat, maka mereka akan ditulis oleh Allah sebagai golongan lelaki dan perempuan yang melakukan zikrullah. Jadi zikrullah di situ apa dia? Salat malam. Zikrullah di situ salat malam. Hadza hadisun masyhurun, kata Imam An-Nawawi, ini merupakan hadis yang masyhur, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Jadi itulah serba sedikit kelebihan ataupun fasal pada menceritakan tentang golongan-golongan yang disifatkan sebagai az-zakirunallaha katsiran wadz-zakirat, ataupun az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat, seperti yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Maka majlis kita dalam tempoh 50 minit pada pagi ini, hadirin dan hadirat, kurang lebih kita telah menceritakan tentang 2 fasal. Fasal yang pertama adalah berkenaan dengan kelebihan zikir, dan fasal yang kedua adalah berkenaan siapakah yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat, dan kita telah sebutkan beberapa maksudnya, dan kita telah menyebutkan beberapa tafsiran terhadap
ayat tersebut. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu majlis ilmu kita pada pagi ini. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa pengurusan masjid atas kesudian menjemput dan menerima. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.